Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Ini adalah rakaman bengkel secara Google Meet mengenai format instrumen peperiksaan SPM bagi kertas sains kertas 2 1511/2 dan kita akan bagi tumpuan kepada bahagian A. Dengarkan. Kod sains adalah 1511, kalau strok 1 tu kertas 1 dan kertas 2 1511/2. Okey, jenis instrumen, okey, kalau kertas 1 instrumennya adalah objektif, manakala kalau kertas 2 instrumennya adalah subjektif. Okey. Kalau ada persoalan terus interrupt tanya. Okey, jenis item. Kertas 1 item dia adalah aneka pilihan A, B, C, D dan juga aneka gabungan. Wallahu alam sebelum ni tak ada tau aneka gabungan. Apa maksud aneka gabungan? Yang 1 jawapan apa, nombor 2 jawapan apa, 3 jawapan apa, 4 jawapan apa, A dia 1 dan 2, B dia 2 dan 3. Tu aneka gabungan. Sebelum ni tak ada, tak keluar. Tak pernah keluarlah dalam KBSM, tapi dalam KSSM dikatakan ada aneka gabungan. Wallahu alam, kita tengoklah ya. SPM tahun depan nanti, bulan 3 nanti. Okey, kalau kertas 2, item dia adalah item subjektif di mana dia ada 3 bahagian. Ingat anak-anak ada 3 bahagian. Bahagian A, item berstruktur. Okey, bahagian B, item berstruktur, respon dia terhad. Maksudnya jawapan pendek. Jawapan kalau paling panjang pun 3 markah. Ruangan jawapan dia dalam lebih kurang dalam 3-4 line. Ruangan jawapan dia. Bahagian C adalah respon terbuka terhad dan bahagian C ni adalah esei, tapi esei sains ni janganlah ingat macam esei sejarah, macam karangan bahasa Melayu, tak. Okey, esei sains ni lain. Nanti kita akan perincikanlah. Okey, jangan risaulah esei sains ni. Jangan jawab macam sejarah. No, tak boleh. Jangan. Okey, bilangan soalan. Kertas 1 ada 40 soalan, kertas 2, okey, bahagian A, apa soalan dia? Soalan tentang eksperimen, kemahiran proses sains, okey? Dan setiap soalan, dia ada 4 soalan, setiap soalan akan ada soalan aplikasi. Okey, jumlah soalan 4, jumlah markah 20. Jika setiap soalan ada soalan aplikasi, maksudnya ada 4 markah soalan aplikasi dan 16 markah adalah kemahiran proses sains. Bahagian B, bukan fokus kita hari ini tapi pengetahuan anak-anak sahaja. Bahagian B ni adalah teori, ada 6 soalan, jumlah markah dia 38 markah dan bahagian C adalah esei di mana soalan 11 adalah merancang eksperimen. Macam anak-anak buat laporan eksperimen tapi dia bukan laporan, dia adalah merancang, bagi arahan eksperimen, wajib jawab 10 markah dan soalan 12 dan 13 pilih 1. Okey, total markah dia adalah 12 markah. Okey, tapi kan kalau soalan 12, 13 ni anak-anak masih ada lagi masa. Jawablah dua-dua. Kalau jawab dua-dua, pemeriksa akan pilih bukan pemeriksa, sekarang ni kami marking online, automatically komputer sistem akan pilih markah yang paling tinggi. So tak rugi jawab dua-dua. Okey, sekarang ni kita tengok jumlah markah. Okey, jumlah markah untuk kertas 1 ada 40 markah, untuk kertas 2 total dia ada 80 markah. Okey, ini wajaran konstruk. Maksudnya aras soalan tu aras apa. Kalau sebelum ni KBSM dia tak ada analisis dalam kertas 1. Sekarang ni untuk anak-anak dia ada soalan yang lebih mencabar, soalan analisis 2 soalan. Ni soalan tahap tinggilah untuk anak-anak. Dan untuk kertas 2 juga ada soalan aras tinggi di mana anak-anak akan dapat soalan aras mencipta. Mencipta. Ada 2 soalan. 2 soalan yang keluar soalan mereka cipta macam PT3 dulu. Ada 2 soalan dan soalan tu di bahagian B. Alright. Kemudian tempoh ujian, kalau kertas 1 dia ada 1 jam 15 minit, kalau kertas 2 2 jam 30 minit. Okey, cara beri respon. Kertas 1 tanda dekat OMR, kertas 2 kalau bahagian A dan B tulis dekat ruangan jawapan, bahagian C esei tadi tulis dalam helaian tambahan. Dia bagi kertas aspek lah helaian tambahan. Okey, cakupan konteks semualah yang anak-anak belajar dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Aras kesukaran, dia nisbah.
5 rendah kepada 3 sederhana kepada 2 tinggi. Sama je dua-dua kertas. Okay. Kaedah penskoran kalau kertas 1 betul salah. Kalau kertas 2 ni berdasarkan rubrik rubrik penskoran jawapan dia. Okey, alatan tambahan anak-anak perlu wajib bawa kalkulator saintifik. Sebab kalau tak bawa anak-anak kena congak lah nak mengira. Okay, kita kan ada kiraan kadar tindak balas dan sebagainya. Bayangkan kalau anak-anak tengah jawab soalan kadar tindak balas tu, nak kira kadar tindak balas tak bawa kalkulator. Nangis hentikan masa tu kan. Okay, so mesti wajib bawa kalkulator. So macam mana nak kira jumlah markah? Macam mana nak dapatkan per 100? So kita tambahkan jumlah markah dua-dua kertas, 40 tambah 80, kita dapat 120 jumlah keseluruhan, dan jumlah markah anak-anak dapat bagi 120 darablah dengan 100, dapatlah jumlah peratus. Okay, alright, itu adalah format. Ada soalan tak? Okey tak? Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau ada soalan tanya je tau. Jangan malu-malu. Siapa malu rugi. Okey anak-anak, sekarang ni okey, kita tengok pada soalan, bentuk soalan bahagian A. Sebab malam ni fokus kita bahagian A je. Iaitu tentang kemahiran proses sains. Okey, kemahiran proses sains. Okey, first kali kita nak kenal pasti pemboleh ubah. First kali nak kenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah, pemboleh ubah ada berapa jenis? Tengok ni, kalau kita tengok dekat handout ni ada 1, 2, 3 jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah faktor yang kita ubah-ubah dari awal eksperimen tu. Contoh, suhu. Kita nak ubahkan suhu tu 0, 10, 20, 30, 40 darjah Celsius. So keyword dia PDM kita ubah-ubah dari awal eksperimen. Tak sama dari awal eksperimen. Okay, malah apa yang sama atau kadang-kadang dipanggil apakah faktor yang ditetapkan. Okay, apakah faktor yang dimalarkan. Okay, so faktor tu samalah dari awal eksperimen. Contohnya apa yang sama? Suhu tindak balas kalau dia nak tetapkan sama, ataupun kehadiran cahaya dari awal-awal eksperimen dan cahaya, ataupun suhu awal bahan. Okay, itu apa yang samalah dari awal eksperimen. Okay, dan satu lagi pemboleh ubah dinamakan adalah pemboleh ubah bergerak balas. Di mana pemboleh ubah bergerak balas ni adalah faktor yang kita nak cari, yang kita nak tengok pada akhir eksperimen. Okay, alright. Tetapi faktor pemboleh ubah bergerak balas ni ada dua jenis. Satu, pemboleh ubah bergerak balas. Saya bagi PBB lah, panjang tau kan. PBB nampak, satu lagi PBB tak nampak. Okay, kalau PBB nampak, kita boleh nampak dengan mata. Kita boleh rasa dengan, kalau dekat soalan tak boleh lah rasa dengan lidah kan. So kita boleh nampak lah dengan mata. Kalau dekat soalan tu je, kita boleh nampak dengan mata. Tapi kalau dalam eksperimen, apa sahaja yang boleh disentuh, dirasa dengan deria rasa kita, itu kita kira sebagai PBB nampak. Okay, alright. Manakala PBB tak nampak adalah faktor-faktor yang tidak boleh dirasa, tidak boleh disentuh. Contoh pertumbuhan. Nak sentuh macam mana pertumbuhan? Tapi kita boleh tengok pertumbuhan tu dari sudut apa? Tinggi pokok, bilangan daun. Tu beza dia. Kalau PBB nampak, kita boleh kira, boleh nampak. Kita boleh kira berapa banyak daun dia, berapa banyak bunga dia, berapa panjang akar dia. Tapi kalau PBB tak nampak, pertumbuhan. Pertumbuhan pokok, pertumbuhan anak benih. Itulah maksud dia. Okay, alright. Sekejap Okey, kemudian boleh tak anak-anak yang bantu saya lah untuk survey kehadiran tadi tu, kalau dapat kopikan untuk yang baru masuk, untuk Hafizah ke saya boleh kopikan kejap sebentar ya. Anak-anak yang baru masuk, tapi siapa tadi? Hafizah, Melod tu sama nama. Tengok dekat chat, saya ada bagi link kehadiran, bolehlah masukkan. Okey, saya sambung Right. Okey, sekarang ni kita nak fahamkan faktor PBB nampak dengan tak nampak ni. Contohlah, ini nak fahamkan je tau. Contoh PBB nampak. Ali melipat baju yang telah dibasuh oleh ibunya. Kita nampak Ali tu sedang lipat baju.
Okey, itu kita nampak. So, apa yang tak nampaknya? Ali adalah seorang anak yang baik. Itu takrif dia. Contoh, Ali, suhu badan Ali adalah 37.5 darjah Celsius. Okey, apa PBB tak nampak dia? Ali demam. Kita tak nampak demam. Tapi kita nampak suhu Ali adalah 37.5 darjah Celsius. Tu maksud dia PBB nampak dengan PBB tak nampak. Penting ke? Penting sebab nak buat pemerhatian dengan infrared nanti. Okey, sekarang ni cuba kita tengok, saya nak paparkan slide sekejap. Okey. Untuk buat sedikit uji minda nak fahamkan, kita faham tak PBB nampak dengan tak nampak tu je pun. Okey, tengok soalan ni, ini tak ada dalam handout. Okey, cuba tengok paparan. Okey, sekejap nak tanya dulu, Dia nampak tak paparan dekat Meet? Nampak. Okey, Alhamdulillah. Okey, so sekarang kita tengok soalan dia. Raja 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji ketahanan terhadap kakisan bagi aloi dan logam tulen. Okey, dekat bahagian atas ni, bahagian ayat atas ni, kadang-kadang selalunya dia akan bagi clue kat situ. Situ adalah PBB yang tak nampak. PBB yang tak nampak. Cuba teka apa dia PBB tak nampak kat sini. Ketahanan terhadap kakisan. Alhamdulillah. Kalau macam tu respon, beberapa orang respon, tahniah, terima kasih pada yang respon. So PBB tak nampak kita adalah ketahanan terhadap kakisan. Kita tak nampak dia ni berupaya menahan kakisan. Dia ada tangan ke nak tahan? Tak ada. Kita tak nampak. Itu adalah sifat dia. So itu adalah PBB tak nampak. Okay. And then dia bagi raja ada larutan natrium klorida. Okay, ni boleh dapat je dekat dapur. Itu larutan garam, garam memasak tu, natrium klorida. Kemudian ada sudu keluli sebelah kiri dan sudu besi sebelah kanan. Okay, soalan dia, jadual 3 menunjukkan kedua-dua sudu selepas 3 hari. Okey, jenis sudu keluli, keadaan sudu dia tak bagi. Jenis sudu besi, keadaan sudu berubah warna. Okey, sekarang ni apakah pemboleh ubah dimanipulasi yang dia ubah-ubah yang tak sama dari awal eksperimen? Apa yang tak sama dari awal? Jenis sudu. Ya, Alhamdulillah, jenis sudu tak sama dari awal eksperimen. Boleh tak kalau kita tulis jawapan sudu je? Tak. Ya, betul. Ya, kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh bagi jawapan sudu je? Sebab dia umum. Sebab dia umum, dia tak ada parameter. Kita panggil tu parameter. Jenis ni adalah parameter. Mesti ada sudu ni beza dari sudut apa? So sudu beza dari sudut jenis. Satu keluli, satu lagi besi. So itu parameter. Faktor yang membezakan lah pemboleh ubah tu. Okay, so jenis sudu wajib ada. Kemudian tu adalah manipulasi. Okay, kita dah ada PBB tak nampak. So anak-anak rasa apa PBB nampak? Keadaan sudu. Betul, keadaan sudu. Ada tak jawapan lain selain keadaan sudu? Kalau tengok dekat dalam raja tu, satu putih, satu hitam. Perubahan warna. Okey, warna. Perubahan warna sudu. Okey. Soalannya mana lagi senang, mana lagi tepat? Kita nak buat jawapan terus tepat kan? Okey, kalau ada rajah dan juga jadual, terus tengok jadual tu. Tapi kena pastikan parameter ada tak? Kadang-kadang dia trik. Dia tulis situ sudu je, rupanya tak ada jenis. Dia trik. So anak-anak hati-hati. Kalau dia dah bagi jadual ni terus, Alhamdulillah ada jadual, so boleh bantu kita untuk buat jawapan pemboleh ubah. Tapi hati-hatilah Okey, kadang-kadang satu lagi dia trik adalah dekat keadaan sudu ni dia letak pemerhatian. So kalau tulis pemerhatian je, jangan ambil yang tu. Salah. Tak boleh ambil yang tu sebagai pemboleh ubah bergerak balas nampak. Tak boleh. Okey. So yang ni betul keadaan sudu. Ambil je daripada jadual. Okey, keadaan sudu. Okey, kita teruslah isi jadual ni. Keluli ni tak ada jawapan. Besi ni berubah warna. Anak-anak rasa apa nak tulis dekat keluli?
Tidak berubah warna. Ya, betul. Refer balik apa yang dia dah bagi kan. Dia bagi besi, berubah warna. So mesti cerita pasal macam besi. Benda yang berkaitan tentang besi. So kalau kat sini besi berubah warna, maka keluli jawapan dia adalah tidak berubah warna. Bagus. Tahniah. Okey. Lupa nak tulis kat situ. Apa pembeli ubah mala yang sama sepanjang eksperimen atau dari awal eksperimen? Masa. Bekas. Masa. Okey, masa 3 hari kan? Lagi? Bekas. Isi padu Okey, bekas, isi padu, Larutan. natrium klorida kan? Larutan Okey. natrium. Larutan natrium klorida. Kalau tulis jawapan tu penuhlah terus tahu larutan natrium klorida. Tapi kalau tulis larutan natrium klorida je tak dapat markah. Mesti tulis isi padu larutan natrium klorida. Kena adalah dia punya parameter tu. Tapi kalau tulis bekas je. Janganlah tulis bekas je atau radas. Contoh tulis bika. Bika pun tak dapat markah. So kalau boleh untuk mala elakkan tulis radas yang sama. Contoh bika, bekas, jangan. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kena elakkan. Nanti tak dapat markah nanti. So elakkan kita guna bika, bekas, elakkan. Bagus Fat. Terima kasihlah pada yang jawab bekas tadi sebab kita belajar kat sini. Saya suka sebenarnya bila anak-anak belajar, kita tahu kan mana boleh jawab, mana tak boleh jawab. So jangan malu-malu menjawab. Okay? Dalam bengkel salah sekarang tak apa. Okay? Alright, so sekarang ni dah habis dekat pemboleh ubah. Kita nak sambung pula pada pemerhatian. Okey. Apa benjol? Oh, ni contoh macam tadi. Tak. Silap. Okey, sekarang ni nak masuk pemerhatian. Okey, ada soalan, interrupt saya je terus. Okey. Alright. Pemerhatian ni kena tulis berdasarkan hasil akhir eksperimen. Kita kena buat dia, kena tulis dia berdasarkan apa hasil akhir eksperimen. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana nak tulis tu. Okey, kalau dia tak ada, kalau ni ada tips sebenarnya rajah ni. Kalau soalan tu tak ada tulis pasal rajah, tak payahlah tulis rajah. Tapi kalau soalan tanya, berikan pemerhatian bagi rajah A. Tak payah ulang dah perkataan rajah. Terus je bagi jawapan. Maksudnya terus je buat ayat hasil akhir yang berkaitan dengan PBB nampak. Okey, berkaitan dengan PBB nampak. Macam tadi keadaan sudu lah. Perubahan warna dengan warna sudu tadi tu. Okey. Itu kalau pemerhatian. Okey. Mesti berkaitan dengan PBB nampak. Kalau inference dia adalah sebab timbulnya pemerhatian. Sebab kepada pemerhatian. Ada sesetengah cikgu dia ajar tulis pemerhatian dulu kerana baru tulis inference. Tapi kalau buat macam tu memang dia akan berjela-jela, jawapan anak-anak akan melempar ruah lah. Maksudnya akan turun ke bawah lah jawapan tu. Kalau tulisan besar memang habis lah. Okay? Tapi tak salah cara tu. Tapi kena faham inference ni apa? Inference adalah sebab. Why? Kenapa kita dapat pemerhatian? Okay? So macam mana kita nak jawab? Yang ni tak boleh guna rajah. Kalau inference, haram lah guna rajah, tulis perkataan rajah. Tak boleh. So elakkan guna perkataan rajah. Tapi kita kena buat macam mana? Kaitkan manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas tak nampak. Inilah pentingnya kenapa kita belajar nampak tak nampak tadi. Kalau pemerhatian, PBB nampak. Kalau inference, PBB tak nampak. Okey, contoh apa? Yang ni, benjol ni. Kita nampak kepala Ali benjol. Okey, kepala Ali benjol. Tu yang kita nampak. Okey, why? Kenapa kepala Ali benjol? Sebenarnya kita tanya inference. Kepala Ali benjol sebab, jawapan seterusnya tu adalah inference. Okey, so inference-nya ialah kepala Ali terhantuk ke dinding. Itu maksud pemerhatian dengan inference. Pemerhatian, kepala Ali benjol. Inference, kepala Ali terhantuk ke dinding. Maksudnya inference adalah sebab kepada berlakunya pemerhatian, reason, teori dia. Okey, itu maksud inference. Hipotesis pula. Okey, tengok hipotesis betul-betul kadang-kadang anak-anak keliru nak buat pemerhatian macam mana, inference macam mana, hipotesis macam mana. Okey, hipotesis kita kena buat ayat, pastikan dalam ayat tu ada manipulasi, ada gerak balas. Okey, dekat sini gerak balas tak kisahlah gerak balas tu nampak ke tak nampak.
Okay, tapi ada setengah guru dia prefer gerak balas nampak. Okay, sebenarnya tak apa, mana-mana pun boleh. Betul untuk hipotesis. Manipulasi dengan gerak balas nampak, tetapi mesti ada apa yang berlaku. Kita panggil operasi. Apa yang berlaku pada manipulasi itu. Okay, so macam mana nak buat? Jawapan dia, jika operasi tambah manipulasi atau kita boleh buat manipulasi tambah operasi, maka PBB tambah pola perubahan. Okay. Kalau abang nak tengok benda ni macam pening kan. So kita try buat aplikasi, kita try jawab soalan. Okay. Alright, saya buat sharing ni sekejap, slideshow. Okey, pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian pada darjah 3, lengkapkan jadual 3. Dah lengkapkan tadi, iaitu sudu keluli tidak berubah warna, tiada perubahan warna. So, cuba kita tukar soalan ni. Berdasarkan pemerhatian pada darjah 3, nyatakan pemerhatian anda. Okey, kita nak tengok pemerhatian. So, macam mana nak jawab pemerhatian? Mesti ada PBB nampak. Ini dia dah tulis dah pada rajah 3. So tak payah ulang dah perkataan rajah. Tulis direct je apa pemerhatian kita. Okay, daripada jadual kita. Dia nak mana-mana. So kita boleh tulis dua-dua sekali. Tak ada masalah sebab dia tak bagi tahu pun dia nak pemerhatian yang mana-mana. Okay, so kita boleh tulis kedua-dua sudu. Kaitkan terus dengan PBB nampak. Okay, kalau saya nak panggil siapa? Faiz. Faiz boleh try ke Faiz? Macam mana nak buat pemerhatian daripada jadual? Faiz? Ada. Cuba Faiz. Kita ada sudu keluli, kita ada keadaan dia tidak berubah warna. Kita ada sudu besi, keadaan sudu tu berubah warna. So macam mana nak buat ayat? Tak, masing-masing ni pakai je lah. Masing-masing. Cuba buat try buat ayat dulu. Saya dengar. Gabungkan sudu keluli tidak berubah warna. Sebenarnya saya dah bagi clue tu. Sudu besi dia punya PBB nampak berubah warna. Macam mana Faiz? Sudu keluli tidak berubah warna, manakala besi tidak berubah warna. Macam tu je. Betul lah. Betul. Dia mesti ada PBB nampak. Okay. So, sudu keluli tidak berubah warna, manakala sudu besi berubah warna. Macam tu je buat pemerhatian. Syarat ingat mesti ambil PBB nampak. Okay, tahniah Faiz. Okay, next. Inference. Okay, inference. Ingat, nak buat inference mesti kaitkan. Inference adalah sebab kepada pemerhatian dan kita kaitkan PBB tak nampak dari soalan. So, apa PBB tak nampak kita tadi? Ketahanan terhadap kaki sains. Okay. Okay, pemerhatian kita sudu keluli tidak berubah warna. Sudu besi berubah warna. Why? Kenapa? Okey, saya nak minta jawapan spontan daripada Saidah Nafisah. Boleh tak Saidah? Saidah ada tak Saidah? Ada. Try je. Kaitkan dengan ketahanan terhadap Yang itu lah. Inference Inference, inference. Cuba kaitkan dengan ketahanan terhadap kaki sains. Manipulasi, PBB tak nampak. Okey, saya bantu. Manipulasi 1, apa dia? Saidah? tak dapat. Tak dapat. Okey. Oh ya ke? Okey, tak apa. Ada siapa-siapa anak-anak yang boleh bantu tak untuk inference ni? Manipulasi pertama, sudu keluli. Okey, kita buat satu-satu. First kita buat sudu keluli. Kenapa sudu keluli tidak berubah warna? Okey.
kaitkan dengan ketahanan terhadap kakisan. Siapa boleh buat? Kerana Sudu keluli tidak berubah warna kerana ketahanan terhadap kakisan. macam mana ketahanan tu? Dia tahan ke dia tak tahan? Sudu tu dia tahan terhadap kakisan atau tidak tahan terhadap kakisan? Tahan. So buat macam tu je lah. Sudu keluli tahan terhadap kakisan. Tu inferan dia. Sudu besi tidak tahan terhadap kakisan. Sebab tu sebenarnya jawapan ada je dekat soalan. Kalau dia bagilah dekat PBB tak nampak tu. Okey, sekarang ni kita tengok betul ke inferan adalah sebab kepada pemerhatian. Kita tengok balik Sudu keluli tidak berubah warna. Why? Sebab sudu besi tahan terhadap kakisan. Sudu besi berubah warna. Kenapa? Kerana sudu besi tidak tahan terhadap kakisan. Okey, so anak-anak sebenarnya jawapan inference ni adalah merujuk kepada sebab kepada pemerhatian. Tapi jangan letak kerana kat depan. Salah kalau letak kerana awal-awal ayat. Tiba-tiba kerana sudu keluli tidak tahan kakisan. Itu salah. Kerana simpan dalam otak. Kerana simpan dalam otak. Okay, now. Alright, next. Hypothesis. Kejap. Ya, tidak terkeluar. Kejap Alright, hipotesis macam mana nak buat? Tulis ayat yang menghubungkan manipulasi dengan PBB. Okay, kita ambil yang berubah warna, lagi senang nak buat ayat lah. Okay, kalau ambil tahan terhadap kakisan tu macam susah sikit nak buat ayat dia kan. Ambil yang mudah. Okay, buat yang mudah. Dan operasinya. Okay, cuba tengok sebab saya nak jelaskan tentang operasi ni tau. Okay, cuba tengok. Sekejap. Okay, tadi apa ni? Operasi dia apa? Apa operasi? Apa yang berlaku pada manipulasi? Itu masuk operasi. Apa yang kita buat dekat pembeli ubat dimanipulasi? Kita buat apa? Kita rendam sudu. Kedua-dua sudu ni kita rendam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. So benda tu kena ada dalam hipotesis. Benda apa operasi tu? Apa dia operasi tadi? Apa yang kita buat dekat manipulasi? Okay. Apa yang kita buat? Sudu, kedua-dua sudu, kita rendam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Anak-anak kena masukkan elemen operasi dalam hipotesis. Sebelum ni dia tak berapa kisah tapi lately ni memang telah ada penegasan tentang operasi dalam hipotesis. Okay, so kita tengok jawapan. Okay. Sekarang kita buat hipotesis tau. Okay, first manipulasi kita ambil jika sudu keluli. Okay, kita ambil operasi dia. So saya pilih yang mana? Jika PDM tambah operasi. Kita buatlah ayat mana sedap. Jika sudu keluli. Okay, operasi dia apa? Direndam di dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Okey, apa dia gerak balas dia? Tiada perubahan warna pada sudu keluli tersebut. Ini adalah hipotesis. Anak-anak nak tahu tak? Masa saya marking, senior-senior yang anak-anak jawab, ada yang tak tulis direndam dalam larutan natrium klorida selama 3 hari itu tak ada. So, hipotesis tu ditolak. Maksudnya dia buat macam mana tau? Dia buat macam pemerhatian. Sudu keluli tidak berubah warna. Dia buat macam tu je. Jawapan tu jadi salah. Maksudnya untuk hipotesis wajib ada operasi. Apa yang kita buat dekat pembeli ubah dimanipulasi itu. Okay. Jika sudu keluli direndam di dalam larutan natrium klorida selama 3 hari, maka tiada perubahan warna pada sudu keluli tersebut. Okay. Kalau nak buat sudu besi, boleh tak? Ke kena buat dua-dua? Macam mana? Apa pendapat anak-anak? Kena buat dua-dua ke? Salah satu. Betul. Kalau hipotesis, kita boleh ambil salah satu. So, it's up to you lah. Nak buat keluli ke besi. Tapi kalau dia cakap, berikan hipotesis bagi sudu keluli. Janganlah buat besi. Okay. Tapi setakat ni dia tak specific point hipotesis yang mana. Okay. So anak-anak boleh pilih salah satu sahaja. Okay. Alright. Habis tentang pemerhatian dan juga hipotesis. So sekarang ni kita nak tengok tips seterusnya iaitu tips DSO.
definisi secara operasi. Okey. Macam mana nak jawab DSO? Contoh, anak-anak kena tahu soalan DSO ni yang mana satu. Jangan tu, apa tu Ustazah DSO? Jangan tak tahu pula. Dia bagi contoh lah. Anak-anak kena tahulah soalan DSO ni yang mana satu. So soalan dia apa? Berikan, lah kan? Berikan definisi secara operasi bagi, okey, itu contoh soalan. Dan dia akan tanya konsep yang dikehendaki ni. Saya kurungkan. Contoh, berikan definisi secara operasi bagi inersia. So konsep yang dia nak adalah inersia. Berikan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. So konsep yang dia nak adalah pertumbuhan bakteria. Selepas perkataan bagi, tips dia salin semua selepas perkataan bagi ni. Okey, dia nak apa? So selepas perkataan bagi ni salin. Okey. So konsep yang dia nak tadi ni lah yang warna hijau ni ialah ini template lah cara jawab. Apa yang dia nak ialah, okey, lepas tu kata keterangan. Kata keterangan ni refer balik pada konsep yang dia tanya. Okey, kalau benda tu bahan boleh sentuh. Contoh, cawan ni bahan. Contohlah pensel ni bahan, benda boleh sentuh bahan. Okey, proses sesuatu yang berkitar. Contohnya fotosintesis. Berikan definisi secara operasi bagi fotosintesis. So fotosintesis ialah proses. Pertumbuhan bakteria ialah proses. Okay. Tindak balas. Ini kalau ada tindak balas logam dengan asid, contoh. Okay. Organisma. Kalau dia kata bakteria ialah organisma, benda hidup, ataupun lagi tepat, bakteria ialah mikroorganisma. Alright, prinsip. Kalau dia tanya prinsip, contoh prinsip Archimedes, ada prinsip khas. Prinsip Archimedes ialah prinsip. Tu paling senang. Okay. Keadaan. Kalau macam contohnya keadaan ni dia agak umum. Kadang-kadang selamat guna, kadang-kadang tak selamat guna. So sebab tu saya letak keadaan ni hujung sekali. Okay. Kalau boleh jangan pilih keadaan. Okay. Kalau boleh, kalau tak apalah. Kalau rasa macam yang blank sangat, letaklah keadaan. Okay. Tulis hujung sekali. Sebenarnya bila kita buat banyak-banyak, kita akan tahulah yang mana lagi sesuai, yang tak sesuai kan. Okay. Sekarang ni kita nak tengok contoh soalan. Okay. Tengok contoh soalan. Besi ialah logam tulen. Berikan definisi secara operasi bagi logam tulen. Okey, saya nak tanya siapa Fahmi. Fahmi ada tak? Tadi saya nampak Fahmi Ada tadi. Tak ada Fahmi. Siapa saya nak tanya? Kejap saya tengok partisipan. Ready. Saya bukan nak tanya susah pun. Soalan saya ialah apakah konsep yang dia nak tanya dalam soalan tu. Okey, saya nak tanya Amin. Dina terus terleft. Amin ada Amin? Amin ada tapi tiada suaranya. Saya nak tanya Aina. Ya ada Amin. Alhamdulillah. Amin, apa konsep yang dia nak tanya dalam soalan ni? Logam tulen. Yes, selepas perkataan bagi. Betul lah tu. Tanya Amin. So, logam tulen ialah, okey, boleh sentuh tak logam tulen ni? Kalau boleh sentuh, maka dia adalah bahan. Tu je tips dia. Kata keterangan kat sini fikir. First fikir ialah boleh sentuh ke tak boleh. Kalau boleh sentuh dia bahan lah. Kalau tak boleh sentuh baru kita cari apa perkataan lain sesuai. Okay. So logam tulen ialah bahan. Sekejap. Boleh tak nak tulis logam tulen ialah logam? Okay, saya tak galakkan. Kena tengok balik pada soalan. Kalau soalan tu dia bandingkan logam tulen dengan kalau dibandingkan logam dengan bukan logam pun tak boleh. Macam ni. Kalau soalan tu perbandingan dia adalah magnesium, kuprum, ferrum, jenis-jenis logam, barulah kita boleh guna dia sebagai perkata keterangan tu logam. Kalau tak, anak-anak guna bahan je kat sini.
Anak-anak guna bahan je lah, tak payah fikir lah benda lain. Benda tu boleh sentuh bahan. Fikir sentuh je. Okay, benda boleh sentuh bahan. Okay, so logam tulen ialah bahan yang menunjukkan, okay, tunjuk. Kenapa logam tulen? Okay, yang menunjukkan, so kena faham dulu konsep logam tulen ni. Keluli ke besi logam tulen? Ramai dah apa ni, line, saya risau betul pasal line. Okey, sekejap saya nak patah balik. Okey, siapa nak tanya ni? Aina Zurina? Ya, Ustazah. Okey, antara keluli dengan besi, yang mana logam tulen? Besi. Betul. Keluli tu apa? Kuprung. Alloy. Betul Izzat, thank you. Okey, keluli adalah alloy. Besi adalah logam tulen. Okey, so apa yang berlaku dekat logam tulen? Kena tengok balik PBB nampak. DSO kena tengok PBB nampak. Dia tulis kat sini besi berubah warna. So macam mana nak buat ayat dia tadi? Maka logam tulen ialah bahan yang menunjukkan perubahan warna. Okey, mesti ada operasi kat sini. Apabila operasi kan? Okey, apabila direndam di dalam larutan natrium klorida selama 3 hari. Tak ada operasi, habis. Dua soalan yang wajib ada operasi iaitu hipotesis dan DSO. Wajib ada operasi. Alright. Okey, anak-anak, kalau Izzat, nak tanya lah Izzat, kalau kan soalan dia besi ialah logam tulen kan, berikan definisi secara operasi bagi logam tulen. Kalau dia mula dengan besi, boleh tak Izzat? Besi ialah, boleh tak Izzat? Dia tak guna logam tulen, dia guna besi. Besi ialah, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Tapi kan soalan ni kan macam ni kan, cara jawab dia kena ambil selepas perkataan bagi. So selepas perkataan bagi adalah logam tulen. So besi tak boleh. Kena tengok kena tengok lepas perkataan bagi tu dia tulis apa. Okey, dia tulis apa? Dia tulis logam tulen. Kan dia tulis logam tulen. So kita ambil logam tulen. Jangan ambil besi. Right? Okey, anak-anak, saya proceed. Ada soalan nak tanya tak setakat ni? Tak ada. Ada. Korang punya suara tu sedih saya dengar. Tapi terima kasih sebab respon. Okey. Ada soalan tanya yo. Tahu. Okey. Soalan bahagian A ni, soalan lain yang dia boleh tanya adalah ruang dengan masa. Nanti kita tengok bentuk soalan. Ukur. Anak-anak kena ambil pembaris ukur. Jangan lupa buat pembaris, kena ambil pembaris nanti nanti nak exam beli pembaris baru tau yang skala dia jelas. Jangan guna pembaris lama nanti skala tak nampak. Okey, ambil pembaris, letak dekat letak dekat kertas soalan, jangan baca macam ni. Okey, jangan baca jauh daripada mata. Kena baca betul-betul atas mata. Elakkan relax. Okey. Sekejap. Anak-anak dengar tak suara saya? Yati kata suara saya tak dengar. Anak-anak dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Okay, Yati ada masalah lain kot. Dengar. Terima kasih sebab respon. Okey. Kadang-kadang kan mengukur guna nombor ni, kadang-kadang dia lukis pembaris dekat rajah tu lagi senang. Baca je lah skala dia berapa. Selalunya dia guna radas termometer, burette. Tapi kan yang paling susah kalau neraca spray. Kalau macam termometer, dia punya bacaan daripada bawah ke atas. Termometer. Burette pun sama, bawah ke atas. Bika pun sama, bawah ke atas. Tapi kalau neraca spray, atas ke bawah. Tu kena hati-hatilah. Okey, soalan lain, meramal, buat ramalan. Kena tengoklah daripada graf ke, rajah ke. Kemudian buat soalan pengelasan. Ni lebih mudah lah pengelasan ni, kelaskan dia. Tafsir data, ni aras tinggi. Berkomunikasi, anak-anak kena lukis graf. Sama ada graf garis
yang ada pangkah macam kita buat dalam kadar tindak balas tu kan. Graf kadar tindak balas tu kan kita pangkah lain garis lurus kan. Tu graf garis. Kemudian carta palang kita buat bar, palang-palang ataupun histogram. Apa beza carta palang dengan histogram? Siapa tahu? Siapa yang paling teruk maths dalam kalangan kata 5 ni? Hafiz. Oh, Hafiz. Hafiz, apa beza carta palang dan histogram, Hafiz? Boleh tak Hafiz? Kawan-kawan kata Hafiz teruk maths. Tahu ada. Kau ni Hafiz. Balkes, tahu tak Balkes? Tak tahu lah. Kau memanglah Balkes. Syamsi? Apa beza, soalan saya, apa beza carta palang dengan histogram? Ya Allah Balkis. Kalau Macam mana? histogram yang jarak-jarak je. Okey, dia hampir betul tu. Carta palang? Carta palang yang rapat tu. Terbalik. Carta palang, tapi ikut juga. Setengah soalan tu dia guna term dia carta palang. Carta palang tu mungkin rapat, mungkin jarak. Tapi kalau histogram confirm rapat. Kalau histogram confirm rapat lah. Okay, alright, thank you Syamsi. Okay, dan anak-anak lain yang respon. Okay, yang last adalah mengeksperimen. Mengeksperimen ni adalah soalan esei lah, C11. Okay. Okay, kejap Cikgu Faz dah terkeluar. Alright, tak apa, kita teruskan. Okay, contoh soalan bahagian A. Alright, siapa yang dah buat boleh share jawapan. Jangan malu, jangan segan. Sebab kita semua sama-sama belajar kan. Okay. Right, soalan dia apa? Oh, sebelum tu baca sikit kat atas tu. Soalan bahagian A kertas 2. Okay, kertas 1 objektif, kertas 2 subjektif. Kita fokus bahagian A sahaja malam ni, insyaAllah. Okay, so dia adalah KPS yang kita tengok tadi, kemahiran proses sains, dan 1 soalan aplikasi. 4 soalan yang membawa kepada 20 markah. Okay. Dan selalu saya ingatkan kat sini-sini anak-anak, janganlah hilang markah dekat sini sebab jawapan ada dalam soalan. Anak-anak tengok tadi kan, kita ambil jawapan dekat soalan je kan. Sayang tau kalau hilang markah sini. Alright. Okay. Baca semua soalan, baca semua perkataan dalam soalan. Sebab ada orang dia tak suka baca kat atas ni, dia terus tengok gambar. Jangan. Sebab dekat soalan ada clue jawapan. Okay. Guna highlighter. Budak-budak perempuan saya perasan tu, kalau highlighter tu macam-macam. Tapi budak pelajar lelaki pun ada. Okay, kalau boleh belilah sekurang-kurangnya 1 je. Kedai RM2 tu macam-macam ada saya tengok. Okay. Kalau malas nak banyak-banyak dalam sebab pakat 4 orang beli 1, seorang 50 sen je. Kan, belilah 1. Okay. Guna highlight soalan. Okay, kenal pasti dan tuliskan pemboleh ubah dalam penyataan soalan. Kalau ada rezeki anak-anak murah, dalam soalan ni ada jawapan. Tulis jawapan dia. Dan selalunya adalah PBB tak nampak. Okay, saya bacakan. Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk mengkaji kekerasan bahan yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penungkul. Okey, sekarang kita nak tengok apa PBB tak nampak. Hasil akhir yang tak nampak. Kekerasan bahan. Ya, Mengkaji kekerasan bahan. bagus. Jawapannya ada. Boleh tak masuk perkataan mengkaji? Tak boleh. Mengkaji tu untuk apa? Untuk soalan apa? Siapa ingat? Buat. Ya, bagus. Bila kita buat laporan eksperimen, perasan tak? Tujuan mengkaji kan. So jangan guna perkataan mengkaji dekat bahagian A. Tak ada. Soalan tujuan tak ada. Ingat, soalan tujuan saya ulang sekali lagi, tak ada. So jangan mulakan sebarang jawapan dengan mengkaji. Salah nanti, okay? So PBB tak nampak kita adalah kekerasan bahan. Right. Okay.
Lihat rajah yang diberikan. Kenal pasti. Lupa saya ada pesanan dekat situ. Sebelum tu tengok ada jadual ke tak ada jadual. Okey, so ada rajah tapi tak ada jadual. Okey, tak apa. Sebab apa saya kata tengok ada jadual ke tak ada jadual? Sebab kalau ada jadual lagi senang nak buat, pemboleh ubah. Okey. Alright, so tengoklah gambar. Okey, gambar pertama ada tukar besi, ada blok kuprum sebelum, lepas tu anak panah selepas kepingan kuprum. Kedua, sebelum blok gangsa, anak panah selepas blok gangsa. Tak ada perubahan kat situ. Okey, sekarang ni kita tengok apakah pemboleh ubah dimanipulasi. Jenis blok. Jenis blok. Jenis blok. Alhamdulillah, terbaik. Boleh tak kalau kata jenis logam? Tak. Tak boleh, betul. Sebab dia bandingkan dengan alloy. Alloy bukan logam. So siapa yang buat jenis logam memang tak boleh. Jenis logam salah. Saya ada tulis kat situ, jenis logam salah. Okay, alright. Jenis logam salah. Kalau anak-anak tulis jawapan jenis logam salah. Tapi kan tips paling senang macam jawapan anak-anak tadi lah. Kalau atas ni blok kuprum, bawah blok gangsa, blok kuprum, blok gangsa, maka manipulasi dia adalah jenis blok. Saya typekan terus jenis blok. Jawapan lain yang boleh dipakai, salin balik. Blok kuprum, koma, blok gangsa. Okay, kejap suruh ni atas lah. Okay. Turun bawah. Blok kuprum, koma, blok gangsa. Dia boleh jadi salah kalau koma ni anak-anak tulis slash tu salah, atau anak-anak tulis atau. Atau salah. Yang betul sama ada koma ataupun anak-anak tulis dan. Blok kuprum dan blok gangsa. Itu je jawapan manipulasi. Ingat apa yang tak sama di awal eksperimen. Okey, sekarang ni kita tengok PBB nampak. Apa yang tak sama di akhir eksperimen? Okey. Kat sinilah, selepaslah. Siapa ada idea? Apa yang tak sama di akhir eksperimen? Kekerasan. Kekerasan. Bukanlah, tu bibi tak nampak. Tu baby tak nampak. Apa dia? Keadaan? Keadaan blok. Bagus. Ada tak siapa-siapa yang dalam ramai-ramai jawab tadi ada jawapan lain selain keadaan blok? Ada ke sebab saya dengar macam sayup-sayup je kan? Kalau ada jawapan lain ke? Hanis ada buat jawapan lain ke? Jadi saya cakap keadaan kepingan kuprum. Keadaan kepingan kuprum. Kalau jawab kepingan kuprum sahaja jadi salah lah sebab kita ada blok gangsa. Kan? Keadaan kalau anak-anak kata keadaan blok kuprum dan keadaan blok gangsa selepas diketuk, okey, betul. Tu betul. Tapi kalau sebut keadaan kepingan kuprum saja jadi salah sebab blok gangsa macam mana? Kan? So PBB nampak kita paling senang kat situ kita tulis keadaan blok. Nak lagi tepat keadaan blok bila? Keadaan blok selepas diketuk. Okey, keadaan blok selepas diketuk. Alright. Okey, Mala, apa yang sama? Jenis? Pukul. Jenis penukul. Alright. Kalau Jenis penukul. Jenis penukul. Okay, first tadi jenis penukul. Okay. Ustazah, kalau saiz blok boleh ke? Okay, boleh. Kan sama kan blok kuprum dengan blok gangsa tu kan nampak sama kan? So, saiz blok. Ada jawapan lain? Okey, kalau tak ada, saya komen dulu. Jenis penukul agak bahaya sebab saya kata tadi kan kalau boleh jangan radas yang sama kita kata dia malah. Agak bahayalah. So apa yang kita nak buat yang gantikan pasal penukul ni, anak-anak boleh tulis kekuatan daya mengetuk blok. Guna kekuatan yang sama. Kekuatan daya mengetuk blok. Tu boleh. Kekuatan daya yang sama ataupun paling senang ambil saiz blok.
Okay, size block. Alright, dah settle. Manipulasi bergerak badan nampak. Balkis, Daryaton Balkis tadi jawab keadaan kekerasan bahan tu salah sebab PBB nampak mesti benda kita boleh nampak. Kita tak nampak dia keras. Keras tu sifat. Macam tadilah. Ali lipat baju. Okey, itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak, sifat yang kita tak nampak, Ali seorang anak yang baik. Baik tu macam mana kita tak nampak, tak boleh touch. Lipat baju kita nampak Ali sedang membuat lipatan baju tu kan. Okey, apa lagi? Kepala Ali benjol. Kita nampak dia benjol. Kenapa kepala Ali benjol? Itu yang kita nampak. Yang kita tak nampak, kepala mudah bengkak apabila terhantuk ke dinding. Itu yang kita tak nampak. Okay, so anak-anak hati-hatilah tentang PBB nampak tak nampak ni. Okay. Kalau soalan tanya, apakah pemboleh ubah bergerak balas, nak tulis yang mana? Sebaiknya tulislah apa yang kita nampak. Okay, macam keadaan blok selepas diketuk. Alright, seterusnya. Pemerhati. Sekejap, Laza. Ya. Kan PM tadi kan, dia blok kuprum dengan blok gangsa kan. Kalau tak letak koma, kalau kita buat dan boleh. Boleh. Koma buat dan macam mana tu? Kan yang saya bagi blok kuprum, koma, blok Gangsa. Tukar koma tu kepada dan. Boleh. Boleh Hanis. Yang salah tu kalau simbol palang. Simbol palang salah, perkataan atau. Maksud saya blok kupram atau blok gangsa. Atau tu salah. Dia mesti dan atau koma. Dia mesti dan koma. Adalah dan koma je yang betul. Okay. Clear tak Anis? Clear Hazah. Okay, Alhamdulillah. Okay, tak clear tanya je. Okay, jangan segan lah. Okay, seterusnya kita nak buat pemerhatian. Okay, ingat tips pemerhatian. Okay, tipsnya adalah kita tulis hasil akhir eksperimen. Kalau soalan ada rajah, tulis rajah. Kalau tak, kita boleh masukkan dia punya PDM lah. Untuk tulis hasil akhir eksperimen. Ada siapa-siapa nak try tak? Saya open. Irdina Sofia ke nak try? Irdina keluar masuk ni. Ya, Saza. Sedihnya suara. Nak try tak buat pemerhatian? Okey, tapi Raja 1.1 jap saya turunkan. Sorry. Saya turunkan gambar. Dia nak 1.1 je tau. Jangan buat 1.2. Siapa buat 1.2 salah nanti. Dia nak 1.1 je. Cuba buat pemerhatian. Apa yang dia nak? Keadaan blok kuprum menjadi kepingan kuprum selepas diketuk. Boleh. Betul. Sebab kita kaitkan dengan hasil akhir dia menjadi blok kuprum menjadi kepingan kuprum selepas diketuk. Okey, bagus. Tu adalah jawapan dia. Okey. So jawapannya apa? Blok kuprum. Saya dah highlightkan sebelah kanan sebelah kanan dokumen. Blok kuprum menjadi kepingan kuprum selepas diketuk. Okey, kalau anak-anak jawab blok gangsa, jawapan tu salah terus. Okey, sebab dia nak rajah 1.1. Okey, sekarang ni kita buat inference. Inference ingat sebab kepada pemerhatian kaitkan dengan PBB tak nampak kita. PBB tak nampak tadi ialah ni, kekerasan bahan. Kekerasan bahan tu PBB tak nampak. So Saza. Ya. Saya nak cuba. Boleh, silakan. Nombor 2 tu kan? Inference. Blok kuprum bersifat lembut. Ya, bagus. Kenapa Aina kata dia lembut? Betul jawapan tu Aina. Tapi kenapa Aina kata dia lembut? Sebab dia dah jadi kepingan.
Betul? Sebab dia dah jadi kepingan, maka kita tak bolehlah kata dia keras. So jawapannya, kenapa dia jadi kepingan selepas diketuk? Itu pemerhatian kan? Sebab, ini jawapan inference. Blok kupran lembut. Tu je jawapan dia. Itulah Sebab dia inference. dah tulis. Apa dia? Ni saya dah tulis ni. Blok kupram lembut. Sebelah kanan ni Blok kupram lembut. Tu jawapan inference. Okay. Setakat ni pemerhatian dengan inference okey tak? Ustazah, Ya. Ustazah. Ya Anis. Kalau macam sudu kaluli tadi kena kaitkan dengan ni sudu besi kan? Okey. Sebab tadi tu dia tak minta rajah yang mana, sudu yang mana. Sekarang kalau kita tengok soalan ni yang saya highlight ni. Okey, dia kata berdasarkan rajah 1.1. So kita tak bolehlah cerita pasal gangsa. Tahu tak? Sebab tu jawapan dia blok kupram lembut. Tu je jawapan dia. Tak payah cerita pasal gangsa. Okey. Saya nak tanya Israzin. Israzin faham tak Israzin? Faham. Alhamdulillah. Okey. Alright. Tak faham tanya tau. Jangan malu-malu. Tak senang nak jumpa. Dah lah lambat lagi jumpa. Dah lah PKP sambung lagi kan. Tak tahulah bila kita boleh jumpa ni. Tak apalah, tak ada masalah pun. Okey. Pembalik ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini. Dah jawab tadi, iaitu sebab itulah kan anak-anak, saya sangat-sangat galakkan bila dapat soalan, first kali anak-anak buat ni yang dalam paparan sekarang ni. Tulis kat tepi dia PDM, PBB nampak, PBB tak nampak dengan malar. Tulis dekat kertas soalan. Sebab bila kita dah tulis, barulah senang nak buat pemerhatian, inference, hipotesis. Kalau keluar soalan macam ni memang bonus lah. Tiba-tiba dia tanya apa? Berikan pembalik ubah dimanipulasi. Dah ada jawapan tadi, iaitu jenis blok. Ataupun macam Anis dia nak buat blok kupram dan blok gangsa. Boleh. Okay, alright. Itu adalah manipulasi, settle. Okay, sekarang ni DSO. Okay, saya bacakan soalan dia. Gangsa ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Kena jawab apa konsep yang dia nak. Lepas tu kata keterangan dia alloy tu apa PBB nampak dan apa operasi yang kita buat dekat alloy. Dekat alloy tu. Okay, so sekarang saya nak persilakan any volunteer. Nak jawab? Saya. Aina, semangat Aina, bagus. Tak apa, saya share jawapan. Kalau salah kita belajar sama-sama. Kalau betul tahniah. Alhamdulillah. Silakan Aina. Ustazah, saya nak cuba je tak? Tak apa, jangan risau salah. Alloy ialah bahan yang menunjukkan kekerasan blok selepas diketuk. Yes, good. Okay, Aina, alloy ialah konsep tu kan. Ialah bahan, sebab alloy tu boleh dipegang. Menunjukkan apa tadi Aina? Tak hafal pula perkataannya. Kekerasan blok. Kekerasan blok. Aina, kekerasan bahan. Bukan juga, sebab kalau kekerasan dia adalah PBB, tak nampak. Tak nampak, so tak boleh pakai kekerasan. Tak boleh. Kena pakai keadaan dia. So cuba tengok balik gangsa ni dekat alloy ni, keadaan dia macam mana selepas diketuk? Keadaan gangsa ni lepas diketuk dia jadi macam mana? Dia still jadi blok. Tidak berubah bentuk. Yes, saya nak perkataan tu. Tidak berubah bentuk. Okay, ataupun dia tidak menjadi kepingan. So kena ambil PBB nampak. Okay, alright. So Aina bagi tadi alloy. Betul dah. Dia tak guna gangsa, dia guna alloy sebab selepas perkataan bagi. Sekejap. Apa dia? Saya putus-putus lah. Siapa yang
Okey Kak Damlo. Okey. Kak Damlo untuk PBB nampak. Okey. Alright. So cara jawab selepas perkataan bagi tadi, Aina kata alloy betul. Ialah bahan betul sebab alloy boleh dipegang. Yang menunjukkan cuma Aina tersalah guna kekerasan sebab kekerasan tak nampak. Kita kena pakai yang nampak. Okey. Tak salah saya tadi Izzat ke yang jawab tidak berubah bentuk tadi tu? Allah, ternaik dah. Okay, so betul perkataan tidak berubah bentuk tu lagi tepat ataupun kita boleh cakap juga tidak menjadi kepingan. Apa operasi dia? Kita ketuk, selepas diketuk. So jawapan penuh dia, okay, sekejap saya buka sebelah kanan ni. Okay, alloy ialah bahan yang tidak menjadi kepingan atau tidak berubah bentuk apabila diketuk. So operasi dia pendek je, apabila diketuk. Tu operasi dia. Okay. So okey tak ni? Soalan dia sebenarnya tak adalah susah, cuma kita nak ingat cara jawab lah anak-anak kan. Kalau pemerhatian nak jawab macam mana, kalau inference nak jawab macam mana, ni DSO nak jawab macam mana. Okay, hati-hati tau, jangan guna PBB tak nampak macam kekerasan tadi. Guna PBB nampak tau. Okay, next. Ustazah, Boleh? Ya. saya nak tanya yang DSO ni macam mana markah dikira? Satu markah je ni. Satu je. Dan tapi ini adalah soalan aras tinggi. Soalan ni adalah aras tinggi lah. Dan dia satu markah saja. Tapi ingat tau, kalau jangan semak dalam fikiran, satu markah tak apa, salah. No. Satu markah lah yang membezakan awak A ke A+. Awak gagal ke lulus. Ingat, sayang satu markah. Ingat sayang satu markah. Tahu? Okey. Itu sebabnya kita kena, kalau boleh cubalah sedaya upaya untuk dapat yang terbaik kan. Cuba yang terbaik. Okey anak-anak, ini soalan aplikasi. Okey. Darjah 1.3 menunjukkan satu objek. Okey. Ni objek ni apa? Apakah objek yang ditunjukkan? Tugu. Tugu. Ya, tugu. Pernah pergi, pernah pegang, pernah sentuh? Tengok je. Tengok je tak sentuh kan? Tak boleh ke sentuh? Tak ingatlah saya. Saya follow. Tak boleh. Saya rasa saya follow batch awak lah yang pergi KL tu, betul kan? Yang masa awak Tak. bukan ni? Tak. Bukan. Bukan lah. Masa form 3 bukan ni? Salah batch lah. Bukan ni. Rasa macam saya follow awak je. Okay, tak apa. Saya follow awak pergi Penang. Saya ingat masa tu Izzat marah betul. Saya ingat sesuatu, teringat. Siapa nama dia? Siapa yang pindah? Amirul? Yelah. Pergi Penang. Okay, tak apa. Abaikan. Ni tugu. Tugu dibuat daripada gangsa. Okay. So, sekarang ni kita nak tengok aplikasi. Soal aplikasi. Pada pendapat anda, mengapakah objek dalam darjah 1.3 diperbuat daripada gangsa? Okay. Tips dia bina ayat yang mempunyai berkaitan dengan PBB tak nampak tadi, iaitu kekerasan, tentang kekerasan dia. So, siapa ada pandangan? Kenapa Tugu Negara kena dibuat daripada gangsa? Tahan terhadap Kakisan. Okey. Saya nak dalam beberapa kakisan tu betul juga sebenarnya. Tapi kan perasan tak eksperimen ni bukan mengenai kakisan. Yang kakisan tadi tu tentang sudu. Ini tentang kekerasan. Cuba siapa? Saya belum panggil. Saya belum panggil pelajar lelaki Muadib kot. Muadib saya dah panggil belum Muadib? Muadib. Tak adalah pula Muadib. Safwan? Oh, Safwan. Ada. Alhamdulillah. Safwan, kita kan buat sekarang ni kita bincang tentang kekerasan kan. So, kenapa Tugu Negara kena dibina daripada gangsa? Cuba kaitkan dengan kekerasan. Gangsa ialah macam nak buat ayat? Ataupun buat je ayat biasa, ayat spontan Safwan. Kenapa tu? Dia Gangsa? lebih tak Lebih? karat.
Kurang berkarat. Kurang berkarat. Okey, tapi mana dia cerita pasal karat tadi pun Safwan? Tak ada. Ini cerita pasal keras. Apa ni? Ha. Gangsa ialah alloy tu dah cantik dah. Gangsa ialah alloy yang apa yang keras. Tu macam tu je sebenarnya. So kita nak kaitkan dengan PBB tak nampak tadi kan. PBB tak nampak itu kan kekerasan bahan kan. Anak-anak jangan terlampau terikat tau dengan term kekerasan bahan, ketahanan. Ubah sikit. Ambil kata kerja dia. Ambil kata dasar dia. Okay, keyword dia. So gangsa, Safwan jawab tu dah cantik dah. Gangsa ialah alloy yang keras. Itu sahaja. Oh, macam tu je. Tu saya dah bagi jawapan sebelah kanan. Ya, macam tu je, senang je kan. Satu markah je pun. Sebab tu soalan dia tidaklah susah sangat soalan aplikasi ni. Okay? Gangsa ialah alloy yang keras. Macam tu je. Okey, soalan nombor 2. Kita ada lagi lebih kurang setengah jam untuk merempit malam ni. Okey, seorang murid menjalankan kajian ini soalan tentang pertumbuhan pokok bab 2 tak salah saya yang anak-anak belajar di kata 5 ni. Okey, seorang murid menjalankan kajian untuk menentukan kesan fosforus. Okey, kesan fosforus. Masya-Allah. Fosforus. Okey, refer sikit nota. Kalau soalan sebelah kanan saya sebelah kanan anak-anak. Kalau baja fosforus dia tentang akar, kalau baja nitrogen dia tentang daun. Fokus soalan. Okey, fokus soalan sebenarnya fosforus pasal akar, nitrogen pasal daun. Okey. Ke atas pertumbuhan pokok. Okey. Okey. Kalau pertumbuhan pokok dia boleh refer kepada apa? Okey, pertumbuhan pokok tu boleh refer kepada saiz daun, bilangan daun, panjang bilangan akar, panjang akar bilangan akar, saiz bunga bilangan bunga. Itu pertumbuhan. Tapi sebabkan soalan ni dia refer pada fosforus, maka nombor 2 tu lebih sesuai, iaitu panjang dan bilangan akar. Okey. Murid tersebut menggunakan kaedah aeroponik. Aeroponik maksudnya kaedah dia sangkut dan akar dia di udara. Sangkut di udara lah, digantung lah kan. Tu aeroponik. Okay. Dengan menyembur larutan baja, ya Allah tekan. Dengan menyembur larutan baja yang berbeza. So satu ada fosforus, satu tak ada fosforus. Tu masuk berbeza lah. Pada pokok orkid P dan pokok orkid Q 2 kali seminggu. Okay. So dia sembur baja, satu ada fosforus, satu tak ada fosforus. Okay. Dan dia kaji apa kesan dia pada pertumbuhan pokok orkid. Macam saya cakap tadi, kalau fosforus refer terus dekat akar. Okay. So sekarang kita nak kenal pasti PBB tak nampak dalam ayat. Okay. Saya nak minta Laila. Tak dengar soalan Laila. Laila, apa PBB tak nampak? Ada dalam ayat Laila? Betul. Pertumbuhan pokok orkid. Yes, betul. So jawapan dia pertumbuhan pokok orkid. Tu PBB tak nampak. Okay. Cuma dalam ayat, macam saya cakap tadi, dalam ayat nak terangkan lebih lanjut, refer pertumbuhan tu kepada akar. Okay. Manipulasi. Apa yang tak sama dari awal eksperimen? Jenis? Siapa saya tak nampak yang bercakap? Siapa? Jenis apa? Nazira, jenis apa Nazira? Jenis baja Zah. Ya, jenis baja. Betul? Bagus. Jenis baja. Kalau kita nak refer pada fosforus, satu ada, satu tak ada. So kita nak guna parameter apa? Kehadiran. Ya, betul. So PDM juga termasuk kehadiran fosforus. Salah je. Fosforus. So ada 2 jawapan ni yang saya highlightkan. Itu manipulasi. Okay. PBB nampak. Okay. Ingat fosforus akar.
Okey, sebab saya dah bagi dia punya jawapan, so apa kata kita tanya siapa yang terpilih? Syah. Nampak Hilmi di situ. Syah ada? Oh Syah. Ya, saya. Ada point. Nampak tak gambar pokok? Nampak Ustazah. Okey, sekarang ni apa hasil akhir yang tak sama pada kedua-dua pokok, okey, dengan kita tahu dia nak kaji pasal fosforus. So apa hasil akhir yang terbaik yang kita boleh tulis dekat pokok tu? Tentang pokok. Apa yang tak sama Syah? Okey, sekarang ni Syah tengok gambar kan? Apa yang tak sama? Apa Syah nampak tak sama? Besar dia tu. Besar yang mana? Besar pokok tu lah. Akar. Okey, akar. Okey, sekarang ni spesifikkan sikit akar tu tak sama dari sudut apa? Apa beza akar P dengan akar Q? Panjang boleh? Panjang akar. Selain panjang akar, Syah satu lagi. Yang okey, clue dia pokok orkid P banyak, pokok orkid Q sikit. So, apa parameter sesuai? Macam mana Ustazah? Tahu. Tu ramai dah jawab tu. Pokok orkid P akar dia banyak, pokok orkid Q akar dia sikit. Parameternya adalah ramai jawab tadi, menurut B. Bilangan akar. Okey, tahniah. Terima kasih Syah. Terima kasih anak-anak yang bantu. Okey, last. Apakah yang sama? Jenis pokok. Sama, dua-dua tu adalah pokok orkid. So, jawapannya adalah jenis pokok. Alright, bagus anak-anak. Okay, now kita nak tengok soalan dia. Hipotesis. Hipotesis mesti ada manipulasi, mesti ada gerak balas dan terangkan sikit apa yang kita buat dekat pokok tu. Okay, boleh pakai sebab manipulasi dia, baja kan? Jenis baja kan? So satu ada baja yang mempunyai fosforus. Of course lah yang mempunyai fosforus mestilah yang lebat akar dia tu, yang banyak akar dia tu. Okey, satu lagi adalah baja yang tiada fosforus. Okey, so itu beza dua manipulasi, boleh pilih salah satu. Ada tak yang volunteer nak try? Hipotesis ni panjang sikit, saya boleh bantu. Okey. Ya Aina? Saya nak cuba. Boleh, cepat Aina. Buat hipotesis, silakan. Kehadiran fosforus menyebabkan akar pokok orkid P bertambah. Okey, bertambah apa Aina? Bertambah macam mana? Banyak ke sikit? Banyak. Dia kena spesifik tu. Okey, bagus. Kehadiran fosforus, kehadiran fosforus menyebabkan akar pokok orkid P bertambah banyak. Okey, alright. Betul. Okey, jawapan ada siapa-siapa nak try tak untuk kalau tanpa kehadiran fosforus? Hipotesis lagi satu sebab kan dia ada dua hipotesis kan? Tanpa kehadiran fosforus, okey saya bagi clue depan. Alia nak try? Tak ada yang nak try? Okey, kalau tak ada yang try, saya bukalah jawapan. Hipotesis ni agak risau sikit lah kan sebab dia panjang, tapi janganlah risau sangat sebab jawapan ada dekat soalan. Kan? Okey, manipulasi satu, fosforus hadir. Okay. Jika menggunakan baja yang mengandungi fosforus atau macam Aina jadi, jika fosforus hadir, maka akar pokok orkid P menjadi panjang dan banyak.
Okey, jika menggunakan baja yang tidak mengandungi fosforus, maka akar poket menjadi pendek dan sedikit. So, boleh pilih mana-mana hipotesis yang anak-anak nak. Tulis satu je, jangan tulis dua. Tak muat. Tulis satu sahaja. Okey, hipotesis settle. Sekarang ni kita pergi mala. Mala dah tulis tadi. Mala adalah jenis pokok. Okey. Kemudian alright. Soalan C. Maklumat berikut menunjukkan 3 unsur. Nitrogen, molybdenum, boron. Unsur manakah yang berada dalam kumpulan yang sama dengan fosforus? Okay. Saya rasa saya ada bagi tips dengan 5 Syafi'i. Tapi saya rasa, cuma saya nak confirm balik. Betul ke tak betul 5 Syafi'i? Ada tak tips nak ingat makronutrien, mikronutrien? Ada. Ada. Oh ada. Ada yang tapi masa ni PDPR. Okay, 5 Hanafi boleh screenshot atau boleh snap. Ni formula nak ingat makronutrien, mikronutrien. Okay. Nak pinang kekasih cinta hati orang Kanada memang susah. Itu makro. Kalau mikronutrien, bila fras, zen, kunyah, mangga, muda. Okay. Nak nitrogen. Pinang tu sebenarnya fosforus huruf bahasa Inggeris dia mula huruf P. Tapi rasanya kawan-kawan 5 Syafi'i ada ubah ni F ni. Saya tak ingatlah nak apa. Nak F. Anak-anak boleh ubah lah. Tak nak guna huruf pinang, guna huruf F pun boleh. Tapi ubah F ni apa-apalah. Kekasih tu kalium, cinta karbon, hati hidrogen. Orang oksigen, Kanada kalsium. Magnesium memang susah sulfur. Okay. Bila boron, ni mikro fras, ferrum, zinc, kunyah, kuprum, mangga, mangan. Lebih kurang je. Muda, molybdenum. So ini formula nak hafal. Tadi soalan tanya nitrogen, molybdenum dengan boron. Yang mana kumpulan sama dengan fosforus? Nitrogen. Tengah-tengah tu. Satu je kan? Nitrogen. Nitrogen saja yang sama dengan fosforus. Okay. Boron, molybdenum adalah mikronutrien. Inilah contoh soalan pengelasan. So tulis je jawapan dia. Nitrogen. 1 markah. Ada soalan dia nak 1 je perkataan. Ada soalan berjela-jela nak perkataan dia tapi 1 markah juga. Kan? Okey, soalan ramalan. Apakah yang berlaku kepada pokok orkid P jika murid tersebut gantikan larutan baja dengan air paip selama 3 bulan? Rasa-rasa pokok tu still hidup ke dah mati? Mati. Taklah, hidup lagi. Hidup tapi dia tak. Tapi tak panjang akar dia. Ya, jawapan macam tu lah. Akar pokok orkid sedikit menjadi lebih sedikit. Macam tu je. Senang je kan? Macam dia still lagi hidup. Tapi sekarang ni kita cerita pasal akar. So anak-anak buat jawapan macam tu lah. Akar pokok orkid menjadi lebih sedikit. Ataupun akar pokok orkid tidak bertambah. Atau pertumbuhan akar pokok orkid terbantut. Tu je lah antara contoh jawapan dia. Okay. Alright. Soalan aplikasi. Anda tinggal di sebuah pangsa puri. Tak ada tanah untuk tanam sayur. Apakah satu kaedah lain untuk tanam sayur tanpa tanah? Aeroponik. Macam hidroponik. Betul. Jawapannya adalah hidroponik. Sekejap saya eja. Hidroponik. Tadi aeroponik kan? Gantung. Satu lagi hidroponik. Dia kena ada bekas-bekas baja nutrien dalam bentuk cecair. Tak ada tanah. Tapi dia kena letak dalam bekas yang ada cecair baja. Okay. Alright. Nombor 3. 10 minit je lagi, 20 minit lagi. Okay, dengan pantas. Okay, Rajam 41 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji ketelarutan bahan dalam air. Ini soalan SPM sebenar tahun 2020. Okay, 5 Syafi'i pun belum belajar, 5 Hanafi pun belum belajar tentang alkohol. Okay, so saya beritahulah sifat alkohol ialah boleh larut dalam air. Alkohol terutamanya etanol, soalan dia etanol. Okey,
Alkohol ada banyak jenis. Kalau anak-anak dah belajar, 5 Syafi'i dah belajar, 5 Hanafi pun dah belajar, saya rasa tentang alkana dan alkena. Ingat tak? Ada met, et, prop, but, pent, hex, hept. Kan ingat tak? Alkana, metana, alkana, etana, etena, propana, propena, butana, butena, pentana, pentena, hexana, hexena, heptana, heptena. Itu kita belajar. Okay, sama juga. Alkohol pun sama. Met, metanol. Et, etanol. Prop, propanol. But, butanol. Semuanya beza dengan bilangan karbon. Kalau anak nak tengok deodoran ke minyak wangi ke, kalau dia tulis propanol, tahulah alkohol tu ada 3 karbon. Kalau tulis etanol, soalan tulis etanol kan, 2 karbon. So nama alkohol pun refer dekat prefix yang sama. Met, et, prop, but, pent, hex, hept. Kalau ada 7 karbon, heptanol. Okay, so yang ni ada 2 karbon lah. Okay, nama alkohol. So untuk pengetahuan anak-anak, alkohol larut dalam air. Okay, so gambar dia etanol, lepas tu air suling. Apa jadi lepas tu? Etanol tambah air suling. Okay, bahan M tambah air suling, dituang ke dalam air suling. Apa jadi lepas tu? Bahan M duduk atas, air suling duduk bawah. Okay, sebelum kita berjawab soalan, kena identify pemboleh ubah tak nampak dulu. Apa yang kita tak nampak? Ketelarutan dalam air. Ya, yang saya highlight tu. Itulah jawapannya. Yang tak nampak. Soalan inferen guna perkataan ketelarutan campuran bahan dalam air. Ingat tau, inferen pakai tak nampak. Okay? Alright. Lihat rajah yang diberikan, kenal pasti pemboleh ubah yang terdapat dalam rajah. Apakah yang dimanipulasikan? Yang beza dari awal? Bahan. Jenis bahan. Okey, yang perlu dicampur dalam air suling, betul kan? Okey, kalau anak-anak blur, tulis balik je. Etanol dan bahan M. Kalau blur tahu. Kalau tak, tulis je lah jenis bahan. Betul lah jawapan tu. Okey, alright. Itu manipulasi tak sama dari awal. Apa yang kita nampak dekat akhir eksperimen? Okey, kadang-kadang kita tengok nombor 1 tu blur. Apa yang dia nak cakap yang kita nampak? Etanol tambah air suling, nampak larutan tu kan? Kita tengok bawah. Kalau PDM tu PDM tu jenis larutan boleh ke Ustazah? Jenis larutan. Oh, bahaya sebab larutan tu maksudnya kita dah larutkan dalam air suling. Sekejap saya tengok skema. Untuk manipulasi kan. Untuk pengetahuan anak-anak, saya makin dalam 200 lebih. Ya Allah, yang dapat jawapan betul full mark jawab soalan ni kan, hanya lebih kurang dalam 10-20 orang je per 200 orang. Bayangkan soalan ni lah, dia tricky sikit. Okay, sekejap jenis larutan. Okay, diterima. Okay, jenis larutan. Yalah, betul lah juga. Maksudnya yang 4.1 ni larutan dia adalah air suling yang etanol yang dilarutkan dalam air suling. Manakala 4.2 ni adalah bahan M yang cuba dilarutkan dalam air suling. Okay, alright. Apa yang kita nampak dekat akhir eksperimen? Okay, clue dia boleh refer dekat 4.2. Agak-agak apa dia? Larut. Kehadiran bahan M. Kehadiran bahan M, macam mana nak kata dekat 4.1 dia tak masuk pun bahan M? Kalau larut tak larut, perasan tak perkataan ketelarutan campuran tadi tu kita dah letak dekat PBB tak nampak. So keterlarutan, larut ke tak larut adalah PBB tak nampak sebenarnya. So apa yang kita nampak? Ketumpatan bahan. Oh, tu lagi tak nampak Aina. Aina cuba tengok kalau kita campur, kalau contoh ni. Okay, alright. Saya ada pegang minyak apa ni? Minyak zaitun.
kita nampak ke ketumpatan ni macam mana? Kita tak nampak. So kita tak boleh kata ketumpatan adalah PBB nampak. Okay, cuba tengok. Okay, clue. Sebab tu soalan ni agak tricky kan. Clue dia 4.2. Bukan tentang bahan M, tapi cuba tengok dalam bika tu. Keadaan. Keadaan larutan. Keadaan larutan kurang tepat. Okay. 4.2. Keadaan larutan kurang tepat sikit Laila. Kalau 4.2 tu cuba tengok. Ada berapa lapisan? Isi padu. Isi padu. Isi padu boleh. Dia berbeza dari sudut isi padu. Betul? Isi padu, larutan etanol dan isolen. Dia berbeza. Betul kan? Okey, itu boleh. Isi padu, isolen dengan bahan M dan isolen. Tu boleh isi padu, aras larutan. Kalau isi padu bahan M dan bahan kalau isi padu bahan M dan isolen terasing boleh ke? Yang tu kita nak kata tentang lapisan, betul tak? Sebenarnya soalan dia nak cakap ada berapa lapisan. Soalan dia ni. So kalau kita tengok yang 4.2 ni ada 2 lapisan. Betul kan? Kalau 4.1 ni ada berapa lapisan? 1. So PBB nampak ialah bilangan lapisan yang terbentuk. Satu lebih je bil lapisan terbentuk. Okay. Kalau Kehadiran bilangan lapisan. okey, kehadiran, anak-anak kena ingat sini. Kalau kehadiran dia tentang ada ke tak ada. Kalau kehadiran, teruslah kehadiran lapisan. Ada lapisan ke tak ada lapisan? Kehadiran 2 lapisan. Maksudnya ada 2 lapisan ke tak ada 2 lapisan? Kalau nak kata bilangan lapisan. Maksudnya tak payahlah ada 2 parameter. Bilangan lapisan betul, kehadiran lapisan pun betul. Tak perlu tulis kehadiran bilangan lapisan. Okay? Alright. Okay. Tadi selain pada tu tadi isi padu larutan. Itu yang kita nampak. Okay. Alright, saya teruskan. Apa yang sama dari awal eksperimen? Tengok dekat awal je. Okey, betul isolen parameter dia? Jenis padu. Isi padu. Isolen satu jenis je. Jangan guna jenis isolen. Isolen satu jenis je. So isi padu isolen. Mesti sama kan? Dua-dua sama je isi padu dia. So itu malah. Okay, now anak-anak kita nak buat pemerhatian untuk 4.1 sahaja. Okay, apa yang kita nampak? Refer balik pada PBB nampak ni. Okay, refer balik pada PBB nampak. Okay, apa dia tu? Isi padu. Jangan isi padu air suling. Isi padu larutan campuran etanol dan air suling. Okay. Isi padu. Iya Dina. Isi padu campuran larutan campuran etanol dan air suling. Itu PBB tak nampak. Tapi cuba buat ayat. Apa hasil akhir eksperimen ni untuk rajah 4.1? Sama ada nak guna isi padu atau nak guna bilangan lapisan. Ada dua. Ustazah, kalau Ya. etanol larut dalam air suling, Okey, larut tadi adalah PBB tak nampak. Saya akan tulis ketelarutan campuran bahan dalam air. Tak tulis dalam air. Okey, yang ni adalah PBB tak nampak. So Aina punya soalan tu itu adalah PBB tak nampak. Itulah kesalahan yang paling banyak student buat sebenarnya. Sebab ramai sangat tulis etanol larut dalam air suling. Sebenarnya kita tak nampak pun dia larut. Sebab itu adalah PBB tak nampak. Pemerhatian kena tulis apa yang kita nampak. So apa yang kita nampak? Okay, saya bagi clue. Bilangan lapisan. Okay. Tiada bilangan lapisan terbentuk. Yes, good. Itulah jawapan dia. Tiada bilangan lapisan terbentuk.
Tiada bilangan lapisan terbentuk atau tiada dua lapisan terbentuk. Bilangan ni kita tukar kepada dua. Tiada dua lapisan terbentuk. Ini pemerhatian. Susah sangat ramai yang nak dapat jawapan yang betul kat sini. Sebab dia nak tengok lapisan ni sebenarnya. So 4.1 ni tiada dua lapisan terbentuk. Atau satu lagi jawapan yang diterima, okay? Yang diterima adalah aras larutan, aras atau isi padu. Aras atau isi padu larutan etanol dan air suling meningkat. Etanol dan air suling meningkat. Jawapan ni pun betul untuk 4.1. Okay. So ada dua jawapan. Jawapan mana yang lebih tepat? Jawapan kuning lagi tepat. Okay, jawapan kuning lagi tepat daripada jawapan hijau. Okay, itu 4.1. Dia punya pemerhatian. Barulah kita kaitkan dengan inference. Inference mesti tengok PBB tak nampak tentang ketelarutan bahan dalam air suling. Okey, dia nak 4.1 saja, maka cerita pasal etanol saja. Okey, Aina, boleh ulang balik jawapan Aina tadi untuk pemerhatian. So buatkan dia jadi inference. Inference. Etanol larut dalam air suling. Yes, betul. Etanol larut dalam air suling. Itu inference. Sebab kepada pemerhatian, kenapa tak ada dua lapisan terbentuk? Sebab etanol larut dalam air suling. Ataupun kalau nak guna perkataan keterlarut campuran tu, etanol sebelah kanan ni, etanol terlarut campur dalam air suling. Tak ada suling pun tak apa, ada air je pun dah betul. Okay, tu adalah inference. Ingat ya. Kalau saya buat etanol bersifat keterlarutan dalam air? Boleh, yang penting ada air. Tak ada air salah, keterlarutan dalam air. Betul? Dia terima? Ada jawapan lain? Tak ada. Kalau tak ada kita teruskan Kita tinggal lagi 7 minit sahaja sebelum jam 10. Okey, tandakan betul pada petak yang disediakan bagi bahan M yang memberi keputusan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 4.2. Okey. Larutan natrium klorida air garam. Minyak sawit minyak lah. Bahan M macam ni. So, yang mana satu bahan M? Minyak kelapa sawit. Minyak. Palm oil. Palm oil. Okay, jawapannya adalah minyak kelapa sawit. Ingatlah kalau ada suruh tanda right, buatlah tanda right. Kalau ada suruh, takkan pernah soalan minta tanda tak pernah ke? Selalunya soalan minta tanda right lah. So anak-anak tanda right. Janganlah tanda pangkal, jangan buat mengundi pula tau. Okay, sekarang ni nak buat DSO bagi alkohol. Okay, kaitkan dengan nampak tadi, PBB nampak, iaitu tentang bilangan lapisan. Bilangan lapisan. Okay. Ini saya bantu teruslah memandangkan masa kita dah running dah. So, okay, kita tengok jawapan dia. Okay. Alkohol, konsep yang dia tanya. Ialah, boleh tak pegang alkohol? Boleh? Okay. Alkohol ni ada option lagi satu. Kalau tak nak guna bahan, anak-anak boleh guna satu lagi perkataan. Rasa-rasa apa perkataan lain yang boleh guna? Selain Cecair. Yes, good. Betul, cecair. So alkohol ialah bahan, alkohol ialah cecair. Dua-dua boleh pakai. Yang menunjukkan, okay, kita cerita pasal lapisan ni. Tiada dua lapisan terbentuk bila? Apabila ni mesti ada dekat ni, dekat clue ni pun ada apabila. Apabila dicampurkan ke dalam air. Operasi dia apa? Campur dalam air. So ingat, teknik menjawab DSO, konsep yang dia nak, alkohol, ialah kata keterangan dia, bahan atau cecair yang menunjukkan PBB nampak tiada dua lapisan terbentuk apabila operasi dia dicampur dalam air. Okay, itu DSO. Saya rasakan anak-anak bila banyak anak-anak buat nanti, insyaAllah anak-anak lebih clear lah. Sekarang ni kita pulun habiskan silibus dulu. Nanti kita akan buat latih to be, insyaAllah. Okay.
Alright, seterusnya D, berdasarkan sifat keterarutan campuran alkohol dalam air, alkohol kan boleh larut dalam air kan. So berikan kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. So boleh refer lah buku teks, muka surat 155. So kegunaan alkohol ialah pelarut ubat. Satu jawapan je cukup. Pelarut ubat, pelarut bahan kosmetik, pelarut cecair, pencuci, pelarut makanan. Bukan cecair pencuci makanan pelarut cecair pencuci, pelarut makanan. Okey. Itu Ustazah, ya. kalau saya tulis minyak wangi, Kena tulis pelarut minyak wangi. Okey, tulis kat situ. Kena tambahlah pelarut minyak wangi. Okey, sekarang ni kita tengok graf. Okey, ini kita belajar 3/4 dulu. Tapi masa ni PDPR. So, kita tak sempat buat aktiviti nak kira cuping telinga. Okey, so ini adalah mengkaji jenis cuping telinga. Anak-anak, cuping telinga kita ada 2 jenis. Satu melekat, satu lagi bebas. Okey, nak tahu yang mana satu? So, tengoklah yang ni. Yang bebas tu boleh masuk pembaris dekat celah dia. Okay. Yang melekap tak boleh. Dia melekap terus dengan kita punya rahang. Okay. So kena kira. Siapa dah kira? Boleh bantu saya tak? Berapa dapat? Ke tak sempat? Kalau tak sempat. Okay, jawapan dia lekap 10. Okay. Bebas 15. Okey, jumlah 25. Bila dah dapat bacaan macam ni kan, lekap 10, bebas 15. So, anak-anak kena tambah dua-dua. Oh, tambah dua-dua ni 25. Betul ke 25? Kira balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Betul. Sebab kadang-kadang takut careless. Ada pelajar buat sini 9, sini 15. Dah rugi. Tolak markah terus sebab dia adalah tak salah saya dia 2 markah. So satu jawapan 1 markah. Okey. Okey, lepas tu soalan dia yang seterusnya, berdasarkan jadual 1, lukis carta bar untuk menunjukkan bilangan murid melawan jenis cuping telinga. Okey, carta bar nama lain dia graf bar atau carta palang. Carta bar bergantung pada variasi. Variasi tak selanjar, palang dia jauh-jauh. Variasi selanjar, palang dia rapat atau perkataan lain dia histogram. Okey. So untuk soalan variasi ni ingat formula 3 tak. Okey, tak selanjar, variasi tak selanjar. Variasi yang tak berubah semua hidup, telinga kita ni tak akan berubah semua hidup. Kalau tak lekap lah. Okey. Dan palang tak rapat. So ini cuping telinga tak berubah semua hidup, dia adalah variasi tak selanjar, palang dia adalah tak rapat. So macam mana palang dia? Saya dah buatkan skema jawapannya. Sekejap ni jawapan dia. Palang tak rapat sebab dia adalah tak selanjar. Kenapa dia tak selanjar? Sebab dia tak berubah seumur hidup. So kena buatlah macam ni. Dan lorek kalau palang ni tau. Dalam kertas soalan palang dia tebal. Dan palang pula graf dia tebal. So lorekkan. Betul, graf dia tebal, lorekkan supaya pemeriksa nampak. Okey, kemudian soalan seterusnya, nyatakan faktor yang mempengaruhi jenis lekapan cuping telinga seorang anak yang mewarisi jenis cuping telinga ayah atau ibu dia. Faktor apa ni anak-anak? Faktor genetik ke faktor persekitaran? faktor genetik. Genetik. So dekat sini tulis jawapan dia faktor genetik. Okey, faktor genetik. Okey, itu jawapannya. Soalan aplikasi tentang teori lah pengetahuan. Okey, next. Soalan yang terakhir. Seorang murid mengadakan eksperimen nak kaji hubungan antara jisim dan inersia. Ini tahun lepas anak-anak. Bab akhir-akhir juga ni. Inersia ialah keupayaan objek mengekalkan keadaan pegun atau gerakan. Dia bagi tahu dah teori. Inersia ialah keupayaan objek mengekalkan keadaan dia pegun, tak bergerak ataupun bergerak. So inersia diwakili oleh masa ayunan. Inersia ni adalah PBB tak nampak. Okey, masa ayunan adalah PBB nampak. Ni jisim. Okey, PBB tak nampak, inersia. Manipulasi jisim kat sini, jisim. Okey, PBB nampak dia adalah ambil sebelah kanan masa ayunan. Masa ayunan. Masa ayunan. Okey, menggunakan data
dalam jadual 1 lukis graf. Bila disebut graf, ini adalah graf garis macam kita buat kadar tindak balas. Masa ayunan melawan jisim. So macam mana graf dia? Macam ni. Lambat pula. Macam ni. Okay. Alright, saya terus masuk pada soalan hubungan. Tadi kita tak ada contoh pun soalan hubungan. So anak-anak tengok secara sekali imbas. Graf dia lurus tau. Kalau graf lurus ni kena lukis guna pembaris. Wajib. Nampak lurus wajib guna pembaris. Okay. Alright. Kalau soalan keluar, nyatakan hubungan antara jisim dengan masa ayunan. So cara jawab, semakin bertambah manipulasi, semakin bertambah gerak balas. Okey, mana satu manipulasi? Tengok paksi X, jisim. Itu manipulasi. Mana satu gerak balas? Tengok paksi Y. Itu adalah gerak balas. So, jawapan dia, semakin bertambah manipulasi, jisim lah. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah masa ayunan. Itu contoh soalan hubungan. Contoh soalan hubungan. Okey. Alright, seterusnya ni dah laju sikit Okay, seterusnya hipotesis. Hipotesis mesti ada manipulasi dan gerak balas. Untungnya soalan ni dia tak ada operasi. So manipulasi dah tengok tadi jisim. Gerak balas kita tengok tadi masa ayunan. So sebenarnya jawapan dia hampir sama, bukan hampir sama, hampir sama dengan hubungan. So semakin bertambah jisim. Jisim siapa? Bandul. Semakin bertambah masa ayunan siapa? Bandul. So hampir sama je jawapannya. Okay, semakin bertambah manipulasi, semakin bertambah gerak balas. Okay. Berdasarkan masa ayunan yang digunakan, berdasarkan graf. Bila ada perkataan berdasarkan graf ni, wajib plot dekat graf. Wajib plot dekat graf. Saya dah, kalau 5 syarat ni saya dah ajar. Kena buat garis putus. Lepas tu tarik baca dekat Y. Itu untuk ramalan. Okay. Masa ayunan, nyatakan masa ayunan bila jisim yang digunakan adalah 400 gram. Okay, so kita tengok gambar ni. Kita tengok gambar graf, dia nak 400 gram kan. So daripada 400 gram ni, anak-anak buat garis putus sampai kat line ni. Lepas tu sambung dekat Y. Putus sambung dekat Y. So masa dia adalah 40 minit. Okay. So jawapan yang diterima adalah 39 minit atau 40 minit atau 41 minit. Okay. Dia bagilah option sikit. Okay, the last one. Soalan aplikasi. Aplikasi dia tak ada kaitan dengan bandul. Kipas. Bila suis kipas yang sedang bergerak, berputar. Kipas tak bergerak, kipas berputar. Bila suis kipas siling yang sedang berputar dimatikan, kipas terus berputar sehingga ia terhenti. Terangkan bagaimana konsep inersia diaplikasikan dalam situasi ini. Okay, kaitkan dengan konsep inersia. Dia dah bagi tahu jawapan dia sebenarnya dekat atas tadi. Ini. Ini. Inersia ialah keupayaan objek mengekalkan keadaan pegun atau gerakannya. So, anak-anak sebenarnya kena jawab berdasarkan dia punya konsep. Apa contoh jawapan? Okay, contoh jawapan dia kat bawah ni. Inersia tadilah keupayaan satu objek mengekalkan keadaan asal dia. Okay, kalau macam kipas ni sedang bergerak lah keadaan asal dia. So jawapan dia, kipas tersebut terus berputar kerana inersia kipas mengekalkan keadaan asal kipas yang sedang berputar. Macam tu je jawapan dia. Kaitkan balik dengan soalan yang atas sekali. Inersia kipas yang mengekalkan keadaan asal kipas yang sedang berputar. Okay, tu je jawapan dia. Okay, ada soalan tak? Kita dah habis dah anak-anak? Anak-anak. Ada soalan tak? Zuzan, Ya, Syamsi nak tanya. Yang lain-lain okey. Yang Syamsi nak tanya apa? kalau yang hipotesis tu kan, kan kena pembuluh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Ya. Ya, kalau buat pembuluh ubah dimanipulasi mempengaruhi pembuluh ubah bergerak balas. Ya Allah, baguslah Syamsi. Okey, saya
sangat terlupa dengan hipotesis bentuk macam tu. Okey, terima kasih Syamsi. Terima kasih sangat-sangat sebab ingatkan saya. Sebab hipotesis yang Syamsi tanya tu adalah dipanggil hipotesis umum. Kita ambil contoh Okey, tadi cuba kita ambil yang dah tulis jawapan dia sekejap. Oh sorry. Tadi ada hipotesis sekejap Saya minta anak-anak lagi 5 minit. Sekejap je. Ini inference, pemerhatian, hipotesis. Okey. Ini hipotesis. Terima kasih Syamsi ingat saya betul-betul lupa. Okey. Sekejap. Okey, contoh jawapan. Ini adalah jawapan yang betul. Okey, jika sudu keluli direndam dalam lautan natrium klorida selama 3 hari, maka tiada perubahan warna pada sudu keluli tersebut. Okey, jawapan Syamsi kalau perubahan warna dipengaruhi oleh perubahan warna sudu selepas direndam dalam larutan natrium klorida selepas 3 hari dipengaruhi oleh jenis sudu ataupun jenis sudu mempengaruhi perubahan warna sudu selepas direndam dalam natrium klorida selama 3 hari. Betul tak Syamsi ayat macam tu kan? Okey, jawapan dia elakkan. Jangan guna. Sebab ayat dia ayat umum. Jenis sudu. Sudu yang mana? Kita nak uji sudu apa? Ayat tu dia tak nyatakan pun. Ayat tu umum sangat. Jenis sudu mempengaruhi perubahan warna sudu. Jenis sudu tu apa? Kan kita boleh tanya balik dekat ayat tu. Jenis sudu tu yang mana? Jenis sudu apa? So saya sangat-sangat melaranglah anak-anak guna hipotesis macam tu. Ataupun contoh lain, perubahan warna sudu selepas direndam dalam natrium klorida selama 3 hari bergantung kepada jenis sudu. Bergantung, mempengaruhi, memberi kesan. Elakkan ayat-ayat macam tu, elakkan hipotesis macam tu sebab hipotesis macam tu tidak tepat. So memang tak ada dalam skema jawapan, nanti salah. Okey, terima kasih Syamsi sebab tanya. Ya Allah, saya betul-betul terlupa. Sama juga inference lagi lah. Inference haram terus. Memang tak boleh langsung buat ayat macam tu. Inference mesti tepat, mesti spesifik. Kalau ditanya keluli je. Kalau ditanya besi je. Okey? Terima kasih Syamsi sebab soalan tu. Ada lagi tak soalan lain? Ada. Tak ada. Alright, Alhamdulillah. Saya rushing memberi teknik menjawab dengan anak-anak, tapi saya harap sangat anak-anak fahamlah dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas masa yang anak-anak berikan, sama-sama berikan. Semoga bengkel malam ni memberi pencerahan lah kepada anak-anak. Cerah ke tak cerah? Cerah.